Okey, jadi kita mulakan kelas sekarang. Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Terima kasih kerana masuk kelas pada hari ini. Murid-murid yang saya hormati sekalian ya. Jadi kita hari ini kalau boleh kita memang nak masuk ke bab 6 tapi sebelum kita masuk ke bab 6, cikgu ingin nak ulangkan sedikit mengenai laporan sains itu. Pada kelas sebelum ini okey, cikgu telah sebut mengenai laporan sains amani sains itu. Cikgu pun telah merakamkan, merekodkan video Google Meet tersebut dan upload ke YouTube supaya anda boleh tonton semula ya. Jadi cikgu berharap ketika cikgu buat semakan nanti laporan sains itu pada kelas akan datang, kemungkinan besar mungkin kita buat pada hari Jumaat ini. Cikgu harap anda boleh tunjukkan cikgu perkembangan. Cikgu macam mana tunjukkan perkembangan ya? Kamu boleh sama ada tunjukkan cikgu melalui skrin macam ni ataupun snap gambar hantar dalam grup WhatsApp lah. Snap gambar hantar dalam grup WhatsApp. Jadi siapa ni ya? Siapa ni? Nick Akid. Siapa ni Nick Akid? Nick Akid siapa ni? Nick Akid ada tak? Siapa ni? Tak apa ya, nanti isikan kehadiran. Ya? Nick Akid ya? Okey. Okey. Saya cikgu teruskan. Jadi sekarang cikgu pun tak nak buang masa. Biar kita terus masukkan kepada bab 6, 112. Muka 112. Sila buka teks kamu. Kalau kamu nak jimat data lah, tutupkan skrin, pakaikan earphone dan dengar saja. Bab 6 iaitu tajuknya sokongan, pergerakan dan pertubuhan. Cikgu ulang ya, sokongan, pergerakan dan pertubuhan. Bab ini sangat panjang. Cikgu nak sebut sekali lagi, bab ini sangat panjang. Kalau kamu tak nak ikut belajar, nak baca sendiri, silakan. Tapi yang pentingnya, sila berikan perhatian lah. Bagi cikgu dalam masa dah sampai 40 minit ini untuk dengar apa yang cikgu nak sampai. Antara benda-benda yang kita nak akan belajar ataupun kita akan mendalami dalam bab ini termasuklah rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik. Cikgu apa maksudnya rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik? Okey. Kalau anda tengok pada alam sekitar kita kan, manusia, kita ada tulang. Tulang di dalam badan. Tulang ini yang memberikan bentuk, mengekalkan bentuk manusia. Tapi yang pelik, kalau anda pergi tengok pada serangga, ambillah kumbang ke apa-apa, mereka tak ada tulang. Cikgu ulang, serangga tak ada tulang. Bentuk serangga itu adalah kulit dia. Kulit luar dia yang keras itu. Kulit luar dia yang keras. Itulah rangka luar. Iaitu so, Jiwei memang faham kan? Jiwei, boleh faham kan Jiwei? Ataupun Jiwei nak cikgu translate sekejap dalam bahasa Cina. Jiwei? Jiwei, okey boleh faham tak Jiwei? Boleh type je? Boleh type, cikgu boleh ikut. Sini. Hello? Mana kecil? Tak faham? Berak. Jiwei nak cikgu terangkan dalam bahasa Cina sedikit ke ataupun sepenuhnya dalam bahasa Melayu? Jiwei? Duduklah makan kentang pun. Nak air? Minum. Nak masuk? Jiwei nak cikgu terangkan sedikit dalam bahasa Cina tak? Amira okey kan Amira? Setakat sekarang. Ni Akif pun boleh kan? Boleh cikgu. Okey lah. Jadi cikgu akan guna sedikit selang bahasa Cina ya. Harap semua terima ya. Sorry ya. Jiwei, cikgu akan teruskan. Nah, tunggu respon lambat lah. Jadi kalau cikgu rujuk tadi, 就是说我们人体的里面，我们的骨骼是在里面的。Tulang berada di dalam badan, rangka dalam. Okey? Kalau kita tengok pada serangga, 我们看昆虫啊, serangga, dia tak ada tulang. Tapi dia ada kulit yang keras, kita panggil rangka luar. 昆虫没有骨头，它的那个形状是取自于它外壳，它的外壳那个就是rangka luar， 它的外壳是很硬的嘛。Rangka hidrostatik pula rujuk kepada apa? Kalau anda tengoklah cacing tanah, 蚯蚓, cacing tanah. Tak ada tulang, tak ada kulit yang keras. 它没有骨头，也没有硬的外壳。Jadi apakah yang memberikan bentuk cacing tanah itu? Cacing tanah, iaitu 蚯蚓的形状，
macam mana dia kekalkan bentuk dia? Itulah rangka hidrostatik. Linear yeti. Cecair yang mengekalkan bentuk cacing tanah tersebut. Itu rangka hidrostatik. Okey, ini baru 3 kata kunci yang kita akan belajar saja tau. Tapi memang akan ditanya. Okey, memang akan ditanya 3 kata kunci. Semua kata kunci 主要的那个字. Rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik. Lepas tu kita juga akan belajar sokongan. Sokongan, macam mana badan kamu mendapat sokongan. Macam mana dan 承受重量. Jadi dia tak akan jatuh ke apa-apa. Cikgu, apa itu ekdisis? Ekdisis. Ekdisis itu bermaksud salin kulit. Ekdisis itu bersalin kulit. Huan pi. Cikgu, manusia ekdisis ke? Tak. Ekdisis ini rujuk kepada serangga. Biasanya serangga. Kunchong, huan pi. Kenapa dia nak tukarkan dia punya kulit rangka dia? Sebab dia nak besar. Kalau kamu tengok macam lipas, hal tang langjang, cikgu akan nanti letakkan video YouTube di dalam Google Classroom supaya tengok semula. Jadi ekdisis itu bersalin kulit, macam lipas bersalin kulit adalah untuk menjadikan lipas tu bentuk dia makin besar. Sebab dia punya kulit itu keras, dia tak boleh nak besar. Jadi kulit itu perlu pecah dulu baru badan dia jadi besar. OK， ADC 就是说我要强调的是 ADC 这个字的意思是说换皮老师什么换皮啊？是昆虫那个换它的壳，不是换皮，换壳，讲错了，换壳。OK， sistem rangka ini merujuk kepada apa yang kamu nak belajar mengenai tulang dalam badan kamu. Cikgu, kita perlu hafal nama tulang ke? Ya. Nak ke tak nak, kita akan diajar nak rangka paksi, rangka appendage. 3 ini rujuk kepada tulang-tulang dalam badan kita. Tulang-tulang. Kita akan belajar tulang. Cikgu ulang kita berada di muka surat 112. Okey, kita masih lagi berada pada kata-kata kunci ni Jadi sistem rangka paksi dan rangka appendage ini dia lebih kepada tulang. Kita memang akan sebut nama tulang nanti. Okey, lepas itu ada rawan. Cikgu, apa itu rawan? Rawan tendon otot ini adalah sebahagian daripada macam mana badan yang memberikan sokongan. Jadi rawan itu rujuk kepada bahagian tulang yang lembut, bahagian tulang yang lembut. Kalau anda biasanya makan daging kan, 吃牛肉, okey? Bahagian tempat lembut tulang itu yang ulut sina. Biasa pada gearbox mereka panggil kan. Kalau kamu makan, itu rawan. Luanku. Rawan是软骨的意思. Okey. Kalau tendon ialah sambungan antara otot ke tulang. Sambungan otot ke tulang. Okey. Cikgu apa dia? Sabar. Cikgu memang akan masuk ke dalam buku teknis satu muka surat persatu muka surat Lepas itu otot seperti yang anda tengok pada gambar raja ni, yang bahagian merah itulah semua ialah otot. Otot, nama dia perlu tahu sedikit sebanyak juga. Dan paling penting sekali kita akan belajar aplikasi dalam hidup ini, pusat graviti. Cikgu, apa itu pusat graviti? Okey, 引力的中心. 引力的中心. Inilah pusat graviti ini biasanya dikaitkan dengan isu. Kalau sumo, siangpu, sumo. Orang yang kecil macam mana boleh bertahan langgar daripada pihak lawan yang saiz badan lebih besar. Okey? Kalau sumo, orang yang kecil macam mana dia boleh tahan orang yang saiz badannya lebih besar? Sebab dia turunkan pusat graviti dia. 他将他身体压低，让他的引力中心放低。Jadi kalau dia dah rendah ke bawah, maka pusat graviti dia pun kuat. Boleh tahan dia daripada kena langgar dan keluar daripada gelanggang. Itu hanya muka surat pertama 112. Cikgu pun tak nak buang masa dah kat sini. Jadi murid-murid tengok muka surat 114. 114 sekarang. 114. Jadi ada 3 jenis sokongan pada haiwan yang anda belajar dengan cikgu sekarang. 3 jenis sokongan. Okey, pertama cikgu dah sebut rangka dalam. Rangka dalam, kalau anda highlight pada muka surat 114 ni,
Sia sokongan pada semua vertebrata. Cikgu, apa itu vertebrata? Haiwan yang ada tulang belakang. Vertebrata. OK， kalau anda tulis di situ，意思说有脊椎骨的。OK， 我们要讲骨骼、骨头，就是要讲有脊椎骨的动物。OK， jadi kalau ada tulang, biasanya adalah tulang belakang. Tulang belakang itu adalah pusat kepada segala tulang untuk bersambung dan juga bukan bergerak, maksudnya dia juga menyokong badan organisma tersebut. Macam kita manusia, bayangkan, cuba bayangkan, 想想 kalau Jeku cabut tulang belakang kamu, yelah kamu akan mati, saya tahu. Tetapi kalau Jeku cabut tulang belakang kamu, Aiman, kalau Jeku cabut tulang belakang kamu, Aiman ya, boleh ke tak kamu masih berdiri? Aiman. Aiman, ada tak Aiman? Aiman Syah ada? Okey, tak apa. Aiman tak ada, kita juga tanya Tiffany. Tiffany, kalau Jeku cabut tulang belakang kamu, 我将你的脊椎骨拔出, ya, kamu akan mati. Tapi Jeku tanya kamu jangan mati. Jeku nak katakan, kalau kamu masih hidup, boleh ke tak kamu berdiri? 你还能站着吗 ？Hello? Tiffany? Tiffany tak jawab. Okey, Syafiqah. Syafiqah ada? Okey, Syafiqah kata lumpur. Bagus. Okey, yang cikgu soalan tanya tak boleh berdiri saja. Kamu jawab tak boleh berdiri. Tapi kalau kamu nak kata lumpur terus pun baik. Lumpur 的意思讲说瘫痪, langsung tak boleh buat apa-apa, tak boleh gerak. Bukan sebab apa? Di dalam tulang belakang ada saraf, itu satu hal. Tapi tulang belakang juga memberikan sokongan sokongan kepada badan. Sokongan. Tanpa tulang belakang, jadi badan kamu tak akan ada bentuk badan lagi. OK， 想象一下里面有脊椎骨，你的形状可能跟现在形状就不一样了的。OK， jadi satu. Jadi rangka dalam terdiri daripada tulang atau rawan. Highlight tulang, highlight rawan. 有骨头，也有软骨。Rangka dalam berperanan untuk menyokong berat badan. Highlight perkataan menyokong. OK， menyokong berat badan. 给你那个支撑点 melindungi organ dalaman. Cikgu, tulang melindungi organ dalaman ke? 保护我们的内在的那个器官. Kalau tidak, tengok pada peparu. Peparu. 你的肺部 dilindungi oleh tulang rangka. Okey? Dan mengekalkan bentuk badan. Tulis kat situ 1, 2 dan 3. Fungsi rangka dalam. Jangan kata tulang untuk sokongan saja sekarang. Bukan. Dia ada banyak fungsi. Ada soalan tak? Tadi siapa ada soalan? Ada ke tak? Jelas ke tidak semua? Siti Adila Izzati, murid baru kan? Murid baru kan? Siti Adila Izzati. Jelas ya, thank you Ijiwe. Adila? Okey, tak apa. Kita sambung ya. Sebab benda ni tengah rakam. Tak apa. Nanti kita boleh tengok balik sama ada siapa yang aktif, tak aktif ya. Ya. Jelas ya. Terima kasih Aiman Shah. Kita teruskan. Jadi untuk rangka luar pula. Rangka luar, dia rujuk kepada jenis sokongan kebanyakan invertebrata. Highlight perkataan invertebrata. Maksudnya tak ada tulang belakang. Seperti je aku cakap serangga. Kalau anda tengok serangga, laba-laba ke, kalajengking, scorpion, tak ada tulang. Tapi kat luar dia itu merupakan kulit yang cukup tebal. Kita panggil exoskeleton. Okey, exoskeleton. Jadi untuk udang juga. Udang walaupun kamu kata juga udang bukan haiwan ke? Tidak dia. Bukan isu haiwan ke tak haiwan. Sekarang isu dia ialah dalam kategori invertebrata. Semua ini adalah haiwan. Haiwan. Okey. Nampak ke tak? Kucing ke, katak ke, ikan ke, ataupun buaya, semua ialah haiwan. Tetapi untuk udang, dia pun haiwan. Tapi tak ada tulang belakang. Dia ada kulit rangka luar. Kulit luar. Rangka luar terdiri daripada lapisan keras kitin belilin.
Lapisan keras kita berlilin ataupun cangkerang. Ikut cikgu sebut dia cangkerang. English kita panggil shell. Kita panggil shell, 蚌壳让，也就是说它的外壳 Okey, lapisan keras kitin berlilin. Maksud dia, kalau anda tengok lapisan luar untuk serangga, memang bersinar. 你有看到那些昆虫的外壳是发亮的吗？比如说 itu lapisan keras kitin berlilin. Kalau anda tengok ketam pun dia mempunyai lapisan luar yang keras dan berlilin. 对吗？如果你看螃蟹，它的外壳是发亮嘛，硬的嘛。Ini semua panggil rangka luar. Rangka luar. Siapa tak boleh faham? Rangka dalam, rangka luar. 看到分别了吗？ Boleh nampak perbezaan ke tak? Ya. Siapa ada soalan tak? Okey, Amira. Boleh kan? Boleh ikut Amira. Hello, saya. Boleh ikut kan? Boleh? Boleh ya? Bagus. Terima kasih ya. Jadi 114 tengok dulu. Okey. Sekarang kita tengok pada muka surat 115. Rangka hidrostatik. Kalau anda tengok rangka hidrostatik, langsung tak ada tapak Sulaiman ini, kalau gambar tak adalah, tapi cikgu boleh lukis starfish. Jadi untuk rangka hidrostatik, kamu akan nampak semua yang kamu nampak obor-obor, 水母, cacing tanah, 蚯蚓, lintah, 水蛭. Semua benda ini tak ada tulang. Tak ada tulang dan mereka tak ada cangkerang. Mereka tak ada cangkerang, 也就是说硬硬的外壳. Tetapi bentuk mereka masih sama. Sebabnya sesetengah haiwan invertebrata berbadan lembut seperti cacing tidak mempunyai sebarang tulang. Dia tidak mempunyai sebarang tulang, tapi disokong oleh rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik ini seperti yang cikgu cakap, di dalam itu selain daripada dinding berotot, dia ada benda alir. Halai perkataan benda alir. Kamu tak boleh kata air ya. Benda alir. Benda alir ini mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah. Jangan siap, kalau cikgu potong cacing tanah ini cacing tanah biar bentuk bulat. Jadi cecair benda alir dalam cacing tanah ini akan tekan pada badan cacing tanah supaya dia kekal bentuk silinder. Dalam ada cecair. 就好像你知道有一个水草里面有液体，让那个水草的形状是圆圈的。Kalau kamu tengok apa panggil itu straw. Okey? Straw kalau kita sedut dia akan leper. Dalam itu kalau penuh air dia akan bentuk bulat sebab benda alir tekan pada dindingnya pada semua arah. Jadi menyebabkan badan haiwan itu yang lembut menjadi tegar. Rangka hidrostatik ini mengekalkan dan mengawal bentuk badan dan memainkan peranan dalam pergerakan haiwan tersebut. Aku dah perkenalkan secara mendalam 3 rangka itu. Jadi, okey, masa akan sampai kita akan sebut lebih. Jadi, saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Rangka luar. Kita ada 3 rangka. Rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik. Kami, manusia, rangka dalam. Kita bertumbuh besar. Okey? Setiap masa. Tak ada masalah kita membesar. 我们的成长，我们有骨头的成长是没有问题的。Tetapi kalau kamu tengok pada ini, rangka luar. Okay, kita tengok laba-laba lah. Laba-laba, spider. Kat luar keras. Logik ke tak logik, badan dia boleh jadi besar. Kalau dia punya cangkerang kat luar itu tidak dipecahkan. 如果它的外壳不卸掉的话， kalau laba-laba 那个蜘蛛的外壳没有卸掉的话， tidak dibukakan cangkerang, boleh ke tak badan dia membesar? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Aiman? Cuba Aiman. Tak. Dia tak boleh nak besar. Sebab bentuk dia,
keras. Jadi dia nak besar tak boleh. Itu pasal dia perlu saling kulit. Cikgu dah sebut nak proses saling kulit dalam sains kita panggil ekdisis. Ekdisis. Ingat perkataan tu ekdisis tadi cikgu dah cakap istilah itu ekdisis. Kita sambung Jadi bentuk lengkung pertumbuhan dia, okey. Lengkung pertumbuhan. Sabar Graf ini kita ada lengkung pertumbuhan yang kita nak belajar sekarang. Cikgu nak kamu tengok muka surat 116. 116. 116. Okey. Jadi untuk haiwan rangka luar, penting sebab nanti kita ada eksperimen hujung minggu ini, kamu perlu cari kacang hijau, tanam, kamu akan buatkan panggil apa itu? Graf pertumbuhan juga. Jadi kalau untuk tumbuh-tumbuhan, murid-murid, cikgu nak buka satu muka surat yang kosong kertas kosong kat sini, sabar. Kat sini, kalau anda tengok. Okey. Graf senang nak faham. Jangan kata graf susah. Graf akan terdiri daripada paksi Y dan paksi X. Okey? Maksudnya satu garis menegak, 一条线是打横的. Jadi graf ini sekarang cikgu saya tak faham. Sebenarnya senang je. Kalau anda tengok muka surat yang 100 berapa itu? 116 ni, okey? 116, kamu nak fahamkan graf senang saja. Tengok paksi X dulu. Maksudnya dia masa dalam hari. Maksudnya dari kiri, hari pertama dia dilahirkan sampai dia uzur dah mati. Maksudnya hari 1, 2, 3, 4, 5. So, 下面 X 是几天的岁数. Atas Y pula dia rujuk kepada panjang. Panjang dalam sentimeter. Yang pelik untuk haiwan rangka luar. Haiwan rangka luar, 就好像昆虫的样子。海湾rangka luar 外壳型的动物啦，有外壳的。Kamu akan nampak graf itu berbentuk tangga. Okey, dia dilahirkan contohnya 1 cm. Okey, lepas itu tiba-tiba dia akan naik. Dia tiba-tiba naik tegak je. Lepas itu sambung lagi. Kenapa dia kekal? Tengok kalau ini dia 1 cm, dia akan naik contohnya ke sini 2 cm. Tapi dia akan kekal 1 cm untuk satu tempoh.可能 20 hari dalam 1 cm. Lepas itu, tiba-tiba dia naik. Tiba-tiba dia naik. Jadi 2. Lepas tu kekal lagi mungkin dalam 20 hari lagi. 40 hari lagi. Dalam saiz yang sama. Apa maksudnya? 它代表着什么? Dia bermaksud saiz dia tiba-tiba naik. 它的那个身形一下子增加， tiba-tiba naik. Jadi, cikgu nak anda fikir, kami manusia tak mungkin tiba-tiba naik 20 cm dalam sehari. Boleh ke? Boleh ke manusia naik 20 cm dalam sehari? Tiffany Wong, boleh? Terima kasih Amira. Kita tak boleh. Kita mesti perlahan-lahan. Mungkin hari ini 1 mm, besok 1 mm, satu hari 1 mm, satu minggu capailah 5 mm macam tu. Ini tak tiba-tiba sekejap je dia naik. Pom. Sebab apa? Nampak ke tak gambar raja itu? Rangka luar lama.它脱皮，我的微笑还记得脱皮。脱壳，不是脱皮，是脱壳，脱掉。Jadi dia tanggal keluarlah badan dia yang masih lembut besar tiba-tiba bentuk balik luar yang keras. Jangan risau, cikgu akan share dalam nanti Google Classroom apa itu ekdisis. Macam mana ekdisis itu berlaku untuk ketam. Ada YouTube nanti cikgu akan share. Jadi bahagian menegak menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak.
也就是说它很快的 sangat cepat mendadak. Okey, kalau anda tengok bahagian melintang pula, bahagian melintang 1, 2, 3, 4, 5 ini menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar. Semua sifar, link, tanpa, tak ada pertumbuhan berlaku, tanpa. Jadi, sifar ataupun disebut instar. Maksudnya, mereka akan kekalkan saiz itu sehingga mereka saling kulit lagi, ekdisis lagi. Jadi faham ke tak? Kenapa graf dia lain daripada ini? Manusia akan ada graf macam ni. Inilah kita panggil lengkung pertumbuhan sigmoid. Untuk semua organisma kecuali yang rangka luar saja, semua organisma yang logik termasuk rangka hidrostatik pun berbentuk sigmoid. Jadi apa itu sigmoid? Mula-mula perlahan, tiba-tiba dia akan jadi cepat. Ya ke? Jiku, kita ada tiba-tiba naik secara cepat ke dalam kita punya hidup? Tak percaya, fikir balik. Khususnya lelaki. 想想一下你们周围的男生们 masuk sekolah form 1 pendek je. Betul kan? Kalau anda tengok, fikir balik, masuk sekolah form 1 ke peralihan, murid lelaki pendek je. Perempuan dah tinggi. Betul ke tak? Betul ke tidak? Amira, betul ke tak? Betul cikgu, betul. Betul kan? Lepas tu masuk form 3. Apa you lelaki yang pendek satu kepala tiba-tiba lebih tinggi satu kepala daripada saya. Betul kan? Itulah. Betul. Macam itulah perasaan biasanya perempuan hadapi, saya faham. Jadi itulah pasal kamu tengok, rupa-rupanya lepas biasanya ini kalau untuk yang manusia lah. Dia tiba-tiba naik cepat ini, biasanya masa ini kita panggil apa? Akhir balik. Ya. 也就是说成熟期要 akhir balik. Biasanya untuk lelaki lepas umur 13, kalau untuk perempuan lepas umur 10 tahun lah. Maksudnya darjah 5, darjah 6 mereka pun dah akhir balik. Lelaki lambat sikit. Jadi, cikgu ulang, semua organisma kecuali rangka luar, mereka ada lengkung pertumbuhan sigmoid. Ini yang cikgu nak sebut lengkung pertumbuhan sigmoid. Bentuk S, sigmoid, S. Kalau anda tengok S. Okey, lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Tetapi untuk rangka luar, organisma rangka luar seperti serangga, dia ada lengkung pertumbuhan berperingkat, bertangga ataupun kita panggil bertangga, berperingkat. Itu 一层一层的. Setiap kali dia naik itu maksudnya dia tukar kulit. Proses penanggalan kulit itu dinama sebagai ekdisis. Okey, kamu dah belajar rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik, okey, ekdisis dan juga lengkung pertumbuhan. Lengkung pertumbuhan ialah satu graf untuk menunjukkan corak pertumbuhan organisma. 我们从这个 graph 我们可以了解到那个成长是怎么样的。Okey, jadi semasa ekdisis, haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badan. Tindakan menyedut udara itu akan memecahkan rangka luar lama yang keras. 比如说，当它脱皮的时候，它就吸那个空气进去，让那个皮完全的脱掉。Jadi dia akan keluar sebagai badan yang lebih besar sebab dia sedut udara. Dan dia akan bagi masa supaya badan itu mengeras. Jadi haiwan berangka luar akan mengalami beberapa peringkat ekdisis sebelum mencapai peringkat dewasa. 其实看117面 tengok muka surat 117. Peringkat ekdisis ini menyebabkan graf lengkung pertumbuhan haiwan tersebut berbentuk tangga. Berbentuk tangga. 一次换皮一次就一层，再换皮第二次就2层。Tukar kulit, tangga kulit sekali, satu tangga, satu anak tangga. Tangga lagi sekali lagi, anak tangga lagi kedua. Okey, hormon yang akan mengawal setiap peringkat ekdisis tersebut. Okey, jadi cikgu tak minta apa ya. Yang penting sekarang, ini adalah kerja anda selepas ini. Ini adalah kerja anda selepas ini. Okey, kalau anda tengok muka surat ke-117. Muka surat ke-117. Ini perlulah. Ini bukan laporan
amal design. Tak, ini adalah laporan aktiviti saja. Ini ada aktiviti. Cikgu nak kamu buat dalam buku. Cikgu nak. Okey, aktiviti 6.2, mengkaji lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar. So, dalam aktiviti 6.2 kalau kamu tengok anda diberikan belalang saiz A, B, C, D, E dan dewasa. Maksudnya dia menjadi besar sehingga menjadi dewasa. 5 hari pertama dia saiz macam A. Lepas tu dia saling kulit jadi saiz macam B untuk 5 hari dan seterusnya. Jadi Cikgu nak anda kira. Bukan kira, silap. Mengukur. Mengukur panjang nimfa. Cikgu, apa maksud nimfa? Nimfa maksudnya serangga yang belum lagi dewasa. Jadi A, B, C, D, E itu panggil nimfa. Apabila dia dewasa dan bentuk yang paling besar itu kita panggil dewasa. Jadi sila ukur panjang nimfa belalang A dari hujung kepala hingga ke hujung abdomen. Maksudnya dari sini. Hujung kepala ke abdomen. Okey, hujung kepala ke abdomen. Yang dua benda tonjol antena tak perlu. Yang penting kepala ke abdomen. Ukur A, B, C, D, E dan dewasa itu. Lepas tu catatkan panjang nimfa dalam jadual ini. Buatkan ini. Yang paling penting, cikgu nak tengok dalam besok, bukan besok, 2 hari lagi kelas kita. Cikgu nak kamu lukiskan graf. Perlu. Graf itu adalah persiapan untuk anda nanti. Cikgu, murid-murid dengar ya. Cikgu nak tamatkan kelas ini sekarang. Cikgu pun tak nak buang masa anda semua. Sebab dalam masa akan datang. Cikgu nak tengok muka surat terus pergi ke tempat yang betul ya. Kejap. Eksperimen wajib anda nanti. Ialah, kalau anda tengok. Okey. Ialah muka 137. Muka 137. Murid-murid 137. Muka 137 murid-murid. Kalau anda tengok muka 137, kalau kamu tak ada buku teks, tengok pada skrin. Tengok pada skrin anda sekarang. Ya. Kita kalau sempatlah, cikgu memang perlukan anda buat eksperimen. Nanti kamu akan plot graf. Perlu plot graf. Okey? Macam apakah pola pertumbuhan anak benih kacang hijau. 我们会种青豆 dan kita akan rekod dia punya pembesaran itu. Okey, 它的那个高度怎么样增加? Benda ini adalah eksperimen wajib. Murid-murid, ya anda dinilai. 你在被评估着. Kalau tak ada eksperimen wajib ini, nanti akan dapat PBD TP yang rendah lah. TP yang rendah untuk bahagian eksperimen. Jadi, buatlah eksperimen yang tadi cikgu sebut muka surat 117 itu. Paling penting cikgu nak selesaikan ialah graf. Graf lukiskan graf untuk pola pertumbuhan belalang berdasarkan kepada buku teks gambar raja belalang yang diberikan. Siapa ada soalan? Siapa tidak? Siapa ada soalan? Aisyah ada soalan tak Aisyah? Cikgu pun tak nak buang masa ya. Cikgu memang tak nak buang masa sekarang. Cikgu sekarang nak bagikan anda masa. PK itu satu perkara ya. Buatkan PK itu berkenaan dengan yang panggil apa itu? Nadi, keadaan nadi. Cikgu akan berikan kumpulan kamu dalam masa 1 hari 2 hari ini. Kumpulan ya. Cikgu akan buat kumpulan untuk anda. Dan anda perlu berhubung sesama sendiri untuk dapat data. Jadi itu cikgu tak boleh bantu. Itu perlu kamu fikirkan jalan. Kejarkan kawan-kawan supaya dapatkan data itu. Okey. Yang pentingnya perlu ada komunikasi. Itu untuk PK. Tapi untuk sekarang, graf ini cikgu akan tunjukkan macam mana lukis graf ini pada muka surat 117 ni dalam kelas yang akan datang. Kita akan buat yang ini, selesaikan ini. Kita akan buat sama-sama. Kamu sekarang perlu keluarkan buku latihan, tuliskan tujuan, radas dan prosedur.
Prosedur ini tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Sudah buat. Perhatikan 5 ekor nimfa, tuliskan kepada 5 ekor nimfa belalang, diperhatikan. Diperhatikan. Oh ya, ataupun 5 ekor nimfa belalang dan seekor belalang dewasa diperhatikan dalam jadual di bawah. Okey, jadi tukarkan struktur ayat itu seperti anda buat laporan amali sains. Tengok balik YouTube sebelum ini. Itu saja hari ini. Siapa ada soalan? Tak Siapa? ada cikgu. Dan cikgu tak nampak masa. Kalau anda, cikgu nak tunjukkan satu perkara untuk kamu semua. Tunjuk 4 MPV, dengar penting. Bagi tahu mereka yang lain. Saya tahu bukan semua orang ada internet yang kuat. Saya faham, cikgu faham. Tetapi kejap cikgu nak tunjukkan kat skrin sekarang sebagai bukti Okey. Kejap kejap. Dia memang lambat cerah. Okey. Mana kelas tingkatan 4 sains? Okey. Cikgu nanti akan tunjukkan sekali lagi. Murid-murid 4 MPV 1. Tengok Kalau cikgu bagi link, nanti cikgu akan bagi link semula untuk minggu ini dan seterusnya. Ini yang minggu lepas. Tengok kelas kali keempat baru Chu Wenying yang masuk saja. Tengok yang kelas ketiga, Chu Wenying dan Sumaya. 4 MPV 1 Jadi, cikgu nak ingatkan kamu kalau kamu tak isikan borang itu, cikgu tak tahu kamu ada masuk kelas ke tidak. Cikgu tak ada bukti nak backup Cikgu, kamu. Ya? Borang kehadiran mana dah dapat? Cikgu akan bagi link dalam grup 4 MPV itulah yang muka cikgu itu kamu klik masuk, pilihlah 4 MPV 1 itu kan. Okey. Kan, benda itu senang je. Kamu tak masuk kelas, cikgu dah buat YouTube. Jadi, kamu janji pada diri sendiri, kamu akan tonton nanti je. Isilah kehadiran. Faham ke tak? Murid-murid yang saya hormati sekalian. Cikgu dah gunakan bahasa yang cukup bagus dah. Okey? Jadi, tolong isi. Kamu tak isi, cikgu tak boleh kata, cikgu kamu kenapa tak nak isi, bukakan YouTube, tengok kita punya senarai nama. Contoh Nick Akid ini, nama penuh cikgu pun tak tahu. Faham ke tak? Contoh lah, bukan cikgu marah macam Aiman Shah pun. Cikgu nak nama penuh juga untuk record. Jadi minta tolong isi. Mereka yang tak masuk kelas Google Meet macam ini pun, janji tonton semula, buat kerja, isi juga. Jangan kata cikgu saya tak masuk Google Meet, saya tak boleh isi. Saya tak pernah cakap macam tu. Cikgu tak pernah cakap. Contoh kelas yang kedua ni, 3 orang je. Eng Ji Wei, Chu Wenying dan Nur Aisyah Sofia je. Jadi macam mana cikgu nak bagi kehadiran contoh untuk Nur Syafiqah. Damian Nur Syafiqah datang untuk sepanjang masa cikgu tahu. Tapi kamu tak isi, cikgu tak boleh bagi. Ini adalah cara belajar untuk disiplinkan diri. Nanti kalau kamu belajar di college, satu kelas 200 murid. Pensyarah tak mungkin ingat kamu punya, tak mungkin. Jadi isilah borang itu supaya pensyarah itu ada rekod kehadiran anda. Jadi itu saja. Siapa ada soalan? Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada, cikgu nak minta izin jangan keluar dulu murid-murid, jangan keluar dulu. Okey? Minta tolong supaya buka kamera anda, tunjukkan, kalau kamu tak nak tunjuk muka, tak pakai tudung, tak apa. Kamu tunjuk macam ni pun tak apa, buku test, janji kamu buka kamera je. Saya nak tengok kamu buka kamera je. Supaya saya guna screenshot. Sebagai bukti kamu ada. Sila buka sekarang. Okey, kejap Okey, dalam kiraan 5. Ni Akid buka, Aiman Shah buka, Damia Syafiqah buka, Siti Adilah buka, Aisyah Sofia pun sudah buka Kalau tak buka, cikgu ambil macam ini je Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih Amira, Jiwei dan juga Tiffany Wong Yang lain, harap lain kali boleh buka kamera Kalau tidak, cikgu ingat kamu tidur saja kat situ. Okey, buka kamera, tunjuk macam ni pun tak apa. Okey, terima kasih. Kita harap kita akan jumpa dalam Google Meet akan datang. Okey, sila buatkan kerja kamu. Cikgu akan ulang semula macam mana lukis graf itu. Hari ini kamu dah belajar rangka, dalam, luar, rangka, hidrostatik dengan pola pertumbuhan. Okey, lengkung pertumbuhan ke pola. Okey, serta analisis. Nanti cikgu akan bagi kerja di dalam Google Classroom untuk tonton YouTube saja. Hand in dapat dah.
Itu je. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Sama-sama cikgu. Jangan lupa Sama-sama. link kehadiran. Ya, ya. Saya akan bagi nanti Okey. semula. Okey. Bye-bye. Cikgu. Kamja, Terima kamja. kasih cikgu. Kamja, kamja, kamja.